Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Marzela Sigai untuk perkembangan berita TVS, ini antara tajuk-tajuk utama hari ini. Kes culik Miri, 5 ditahan. 30 juta ringgit diperuntuk untuk pusat hidupan liar Semenggoh. Stadium tertutup Sibu, lokasi sambutan Hari Malaysia 2020. Ya, Rajian, apa yang saya nama baik? Because pulang ikat, you see what they're doing. Apa yang kami? Ke polis. Kami tolong. Itu tadi rakaman oleh orang awam yang memaparkan seorang lelaki dipercayai diculik sekumpulan individu sekitar jam 4 petang semalam. Akan tetapi hanya 6 jam selepas mangsa culik ditinggalkan di sebuah bank. 5 suspek berusia antara 18 hingga 40 tahun yang disyaki terlibat berjaya ditahan di sebuah hotel murah sekitar jam 1 pagi tadi. Tangkapan dilakukan sepasukan daripada Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Miri. Menurut Ketua Polis Daerah Miri, ACP Lee Meng Sia, semasa serbuan polis menyupai kenderaan pelbagai guna MPV yang dipercayai digunakan semasa kejadian terbabit selain turut merampas beberapa barang kes lain. Kes disiasat mengikut Seksyen 363 Kanun Kesesaan kerana menculik. Ringankan beban rakyat. Itulah tujuan pelaksanaan perkhidmatan bas sekolah percuma daripada Kerajaan Sarawak yang mula beroperasi awal minggu ini. Menurut Pengarah Yayasan Sarawak Azmi Bujang, perkhidmatan ini yang beroperasi seawal jam 6 pagi di lebih 30 lokasi secara amnya masih berjalan dengan baik walaupun terdapat masalah kecil dari segi laluan dan jadual. Selain itu, ada juga sebilangan ibu bapa yang masih belum mengetahui akan perkhidmatan ini. Justru beliau berharap agar pihak sekolah akan terus menyebarkan perkara ini bagi memanfaatkan semua pihak. Terdahulu, Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan sejumlah 5 juta ringgit bagi menyediakan perkhidmatan bas sekolah percuma di Kuching. Bagi ibu bapa yang masih mencari jawapan bagaimana operasi perkhidmatan bas sekolah percuma ini, Salasya Safian ada butirannya. Bas akan bergerak mengambil dan menghantar pelajar mengikut laluan yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui dan memantau pergerakan bas, ibu bapa boleh memuat turun aplikasi bas percuma di Google Play Store dan App Store. Aplikasi tersebut mudah difahami dan digunakan. Sementara itu, semasa di sekolah, pergerakan pelajar dipantau oleh guru yang bertugas bagi memastikan SOP serta penjarakan fizikal para pelajar terjaga. Jadi, ia boleh mengurangkan kerisauan para ibu bapa. Manakala keadaan di dalam bas sudah cukup selesa, tiada pelajar yang berdiri kerana perjalanan pergi dan balik adalah sebanyak 2 kali. Berdasarkan pemantauan kami juga, rata-rata menerima baik perkhidmatan ini. Projek ini yang cukup bagus untuk murid-murid sekolah yang turun dengan balik sekolah. Dan kebaikan dia untuk ibu bapa untuk mengurangkan beban. Jadi saya mohon kepada ibu bapa, tolonglah suruh anak naik bas yang percuma ini. Kawasan lain banyak, 18 kawasan yang diguna untuk 46 buah van dengan bas dalam bandar Kuching sahaja. Sebab perkhidmatan bas percuma ini dapat meringankan beban ibu bapa, sebab kebanyakan ibu bapa di kawasan sekolah ini kebanyakan daripada kumpulan B40. Jadi terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak lah atas inisiatif yang terbaik untuk membantu ibu bapa, komuniti dan masyarakat sekitar di kawasan Sentubong, Buntal, Pasir Pandak, Salak dan juga Sungai Lumut, yang mana mereka merupakan komuniti yang menghantar anak-anak ke sekolah SMK Sentubong. Terima kasih Kerajaan Negeri Sarawak. Oli, rumah ni. Ben, tak payahlah. Percuma. Betul ke? Yes. Yeay.
Inilah istimewanya bas sekolah percuma inisiatif Kerajaan Sarawak. Dah nama pun percuma, tak perlu bayar. Tunggu, naik dan duduk, anda akan dihantar ke destinasi anda. Salah saya Safian bersama juru kamera Muhammad Gusti Rambia untuk TVS. Aktiviti sukan dan kurikulum luar bilik darjah untuk pelajar sekolah 1 dibenarkan mulai 1 September ini. Menurut Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, mesyuarat khas Menteri-Menteri mengenai pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah meluluskan pembentangan Kementerian Pendidikan mengenai garis panduan aktiviti tersebut. Antara garis panduan yang perlu dipatuhi termasuk mendapatkan kebenaran bertulis ibu bapa atau penjaga, penggunaan bilik mandi dan persalinan dihadkan mengikut kapasiti, memastikan penjarakan fizikal 1 hingga 3 meter bagi aktiviti statik dan 3 hingga 5 meter bagi aktiviti dinamik serta peralatan perlu dibersihkan dan disanitasi. Untuk menarik lebih ramai pelancong, fasiliti akan dinaik taraf. 30 juta ringgit telah diperuntukkan kepada Pusat Hidupan Liar Semenggoh untuk kerja-kerja menaik taraf segala fasiliti yang ada. Menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, antara kerja menaik taraf yang akan dilaksanakan termasuk kemudahan aksesibiliti seperti internet yang akan memudahkan perhubungan dengan dunia luar. Di projek yang kita lancarkan hari ini sebahagian daripada upgrading exercise. Di Semenggoh, seperti mana yang telah diumumkan, kita akan memberi peruntukan 30 juta lebih untuk kita menaik taraf fasiliti dan juga accessibility kepada kawasan ini. Dibahagi kepada 3. Satunya satu entrance point dan keduanya botanical garden kerana banyak tropical plants yang juga mempunyai their own content which is very important situ. Kita bangunkan di kawasan Botanical Garden, dan yang satu pula ialah tempat kita melihat apa yang terdapat di kawasan Semenggoh ini, iaitu Wildlife Center. Dan ketiga-tiga ini di-link, kita linkkan. Dan sementara itu kita akan juga menaik taraf internet accessibility in this area. So we have to have a very fast speed internet. Ini akan dilaksanakan oleh SMA bekerjasama dengan Sarawak Forestry, dan dengan cara itu para pelawat kita dapat menghubungi akses kepada dunia luar mengenai apa yang ada di Semenggoh Center ini. Tambah Abang Johari, selain Pusat Hidupan Liar Semenggoh, Taman Negara Niah, Bako dan Lambir juga akan dinaik taraf dalam usaha menjadikan Sarawak salah satu hub pemeliharaan alam semula jadi. Yang penting juga ialah pendidikan research important. So we have to provide also spaces for people to do research on our biodiversity. And that will balance kita pun effort on conservation as well as habitat. These two must coexist. Dengan cara itu, saya fikir one of the effort we have done here is to make Sarawak the center, the hub of conservation. And the Sarawak government is putting a lot of investment now in our effort to green our state. As you know, beside Semenggoh, we are upgrading our Niah cave. Niah kita upgradekan, termasuk juga lah di Bako National Park nak kita upgrade, dan juga di Lambir kita upgrade. Satu lagi kawasan iaitu di Mulu, di belakang Mulu, apa disebut sebagai Gunung Muda. Gunung Muda ini aksesnya daripada Limbang.
Pada awal tahun ini, Pusat Hidupan Liar Semenggoh pernah menerima anugerah pelancongan cemerlang dunia 2020 di bawah program pelancongan Mampan. Dan tidak mustahil dengan adanya capaian internet dan kemudahan yang disediakan, ia bakal menarik lagi minat para pelancong luar untuk datang ke Sarawak dan melihat sendiri kekayaan, khazanah, flora dan fauna yang ada di bumi Kenyalang. Akmal Saleh bersama juru kamera Fikri Razak melaporkan untuk TVS. Dalam perkembangan lain, Ketua Pegawai Eksekutif Sarawak Forestry Corporation SFC, Zulkifli Mohamad Aton memberitahu hanya 100 pengunjung dibenarkan melawat Pusat Hidupan Liar Semenggoh sehari. Okey, sebenarnya tempat tu dah dibuka apabila kita dah ada RMCO. So kita buka tempat tu visitation satu orang satu hari, tapi oleh kerana tempat tu orang hutan diberi makan pada pukul 9 pagi sekali, pukul 3 tengah hari sekali. So 50 orang pagi, 50 orang petang. Malangnya. Ya. Kerana tempat tu mari dipromote mostly untuk foreigners. Ya. Tapi kini tu orang lokal jarang-jarang lah datang. Tapi kami pun happy juga kerana bila orang jarang-jarang datang, kami dapat memperbaiki tempat tu. Sektor pertanian, penternakan dan perikanan penting untuk membantu Sarawak mencapai status negeri maju berpendapatan tinggi. Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Uga Embas berkata, untuk itu para petani di luar bandar perlu memanfaatkan segala peluang dan program yang dibangunkan kerajaan untuk mereka. Sebab itu yang Mohd Ketua Menteri dah meluluskan 260 juta lebih untuk Agriculture Facilitation Fund. Tidak pernah Kementerian Pertanian diberi peruntukan yang seperti itu. Kenapa beliau penting? Kerana beliau menunjukkan tumpuan harus diberi untuk mengubah nasib tuan-tuan dan perempuan yang duduk di luar bandar. Kita juga menggunakan teknologi baru, teknologi Internet of Things, gunakan teknologi drone di kawasan di negeri Sarawak untuk supaya kita dapat meningkatkan pendapatan kita dari masa ke semasa. Ugah berkata demikian pada Majlis Penyerahan Projek Input Perikanan dan Pertanian di Dewan Tayung Langgui, Kampung Pincin pada Rabu. Seramai 68 peserta yang terlibat adalah daripada projek ternakan, manakala 114 peserta lagi daripada projek pertanian. Tutup mata. Sokong hanya gabungan Parti Sarawak GPS. Itu gesaan Naib Presiden Kanan Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB, Dato' Sri Michael Mayen Jawong kepada komuniti bidayuh di negeri ini. Tegasnya hanya GPS dapat merealisasikan rancangan pembangunan di negeri ini. GPS ini adalah payung. So kita berharap tuan-tuan dan puan-puan kekalkan kepatuhan kita kaum bidayuh dan sokong 100%. Tidak mengira siapa yang bertanding, tutup mata. Jangan tahu siapa yang calon ini. Hanya tahu GPS saja. Beliau yang juga Menteri Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi menegaskan bahawa GPS bukan kerajaan yang mengamalkan janji kosong. Sebaliknya, ia menunaikan segala perancangan untuk memastikan rakyat menikmati manfaat daripada pembangunan yang dilaksanakan. Ini termasuklah penyediaan kemudahan utiliti serta infrastruktur lengkap terutama di luar bandar. Beliau berkata demikian pada Majlis Penyerahan Input Projek Ternakan dan Pertanian Dun Tebedu di Serian pada Rabu. Ini perkembangan COVID-19 Sarawak. Tiada kes positif COVID-19 dilaporkan hari ini dan ini menjadikan kes keseluruhan kekal sebanyak 682 kes. Seramai 3 orang masih menerima rawatan dalam wad isolasi hospital dan jumlah kematian kekal 19 orang. Hari ini juga sebanyak 38 PUI baru dilaporkan dan 7 kes masih menunggu ujian makmal. Manakala bagi jumlah kes aktif di Sarawak, ianya kekal sebanyak 7 dan melibatkan seramai
62 orang kes. Sambutan Hari Malaysia 2020 pada 16 September ini akan diadakan di Stadium Tertutup Sibu. Menteri Utiliti Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, pemilihan Stadium Tertutup Sibu sebagai venue acara itu selepas ambil kira beberapa faktor. Ia termasuk lokasi yang strategik serta persekitaran kondusif selaras dengan garis panduan penganjuran acara ketika COVID-19. Beliau yang juga Menteri Tanggungjawab bersama sambutan Hari Malaysia 2020 memberitahu stadium itu pasti tampung kapasiti yang besar. Namun setakat ini Jawatankuasa Induk menetapkan jumlah kehadiran maksimum seramai 1,000 orang. Bagaimanapun sebarang keputusan lain akan ditentukan sekiranya terdapat perubahan. Kata Rundi, sambutan Hari Malaysia 2020 akan dilakukan mengikut prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Malah laluan keluar masuk akan dikawal serta alat pengesanan suhu akan ditempatkan sebagai mematuhi garis panduan yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri. Beliau kata demikian semasa mengerusikan mesyuarat Jawatankuasa Induk sambutan Hari Malaysia 2020 di sebuah hotel di Sibu pada Rabu. Ia merupakan pengiktirafan kepada Sarawak apabila sambutan itu sekali lagi diadakan di Bumi Kenyalang dan Sibu menjadi tuan rumah edisi kali ini selepas Kuching pada 2019. Hari Malaysia 2020 akan dihadiri Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Abdul Tahib Mahmud, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Ketua Menteri Sabah dan Sarawak iaitu Datuk Seri Syafiq Afdal dan Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg. Sekian sahaja perkembangan berita TVS. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Saya Marzela Sigai. Jumpa lagi.